Tanggal 20 Disember 1925, tengah hari yang cerah di sebuah rumah papan kecil di seberang Perak, Bandar Alusta, Kedah Darul Aman, sebelum solat Jumaat, seorang insan telah dilahirkan. Bumi hijau ini seolah-olah diwarnai dengan biru-biru kasih, menyambut dengan penuh kegirangan kelahiran seorang putera negara. Tanah emas ini telah melahirkan seorang warga yang berjiwa besar, yang mempunyai cita meletakkan bangsa dan negara di peta dunia, sekaligus memadam kekaburan yang sekian lama membaluti bayangan silam. Dalam diam yang panjang, insan yang bernama Mahathir Mohamad itu berdiri teguh, memalu genderang juang, mengukir langit nusa, mengisi cabaran yang bakal mendatang. Proses pendidikan dan sosialisasi yang dilalui beliau telah berjaya membentuk kepribadian dan pemikiran yang mantap. Ini diperlihatkan semasa beliau mentadbir dan mengurus negara. Kecenderungan dalam bidang keusahawanan telah mempamerkan semangat berdikari melalui penglibatan beliau dalam aktiviti perniagaan di Pekan Rabu Alusta. Selain itu, minat terhadap seni pertukangan menyerlahkan lagi sifat-sifat teliti dan kreatif dalam diri beliau. Kemampuan beliau dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat adalah hasil dari latihan dan pendedahan sebagai seorang pengamal perubatan yang berjaya. Ini telah memperlengkapkan ciri-ciri kepimpinan seorang negarawan yang ideal. Partisipasi dalam pentadbiran dan pengurusan negara, khususnya ketika beliau memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, telah mengubah lanskap pembangunan negara. Beliau telah meletakkan batu asas dalam pembangunan sektor perindustrian negara dan pemindahan teknologi sewaktu menyandang jawatan tersebut. Dengan pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia keempat pada 16 Julai 1981, beliau tanpa menoleh lagi terus memacu dan mengorak langkah mengatur pembangunan negara daripada sebuah negara yang berasaskan pertanian kepada sebuah negara dinamik yang bukan sahaja berteraskan perindustrian, malah turut mampu mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan negara. Bagi memastikan kemajuan fizikal yang hendak dicapai perlu seiring dengan persediaan mental dan rohani rakyat Malaysia, Tun Dr. Mahathir telah melancarkan beberapa siri kempen yang menjurus kepada pembentukan nilai-nilai murni dan budaya positif, antaranya kempen bersih, cekap dan amanah, kepimpinan melalui teladan dan penerapan nilai-nilai Islam. Saya berpendapat bahawa maju atau mundurnya sesuatu bangsa bergantung kepada kebolehan bangsa itu sendiri. Kebolehan datang daripada ilmu pengetahuan. Tetapi lebih daripada itu ialah tentang sikap ataupun budaya. Pegangan kita kepada nilai-nilai yang mulia. Kalau kita pegang kepada nilai yang mulia, maka kita tetap akan maju. Seperti kerajinan umpamanya, keinginan untuk menguasai seberapa banyak kebolehan ataupun ilmu. Kalau ada kepada dia, maka dia dengan dibantu oleh ilmu akan mencapai kejayaan. Itulah sebabnya yang kita tumpukan kepada pembangunan semangat. Semangat untuk nak berjaya, pegangan kepada nilai-nilai yang mulia, seperti kita perkenalkan nilai-nilai Islam, penerapan nilai-nilai Islam. Kerana pada kita percaya bahawa nilai Islam adalah nilai yang berjaya membangunkan sebuah empire 1400 tahun lamanya. Antaranya yang terpenting adalah dasar pandang ke timur
Dasar Persyarikatan Malaysia, Dasar Penswastaan, Dasar Perindustrian Berat, Dasar Produktiviti, Pelan Induk Perindustrian, Dasar Pembangunan Nasional dan beberapa langkah progresif lain yang menyediakan asas kepada Malaysia menuju status negara perindustrian. Tun Dr. Mahathir adalah insan biasa yang luar biasa. Beliau telah membentuk satu acuan baru dalam perkembangan teknologi moden Malaysia. Sejak peringkat awal kepimpinan, beliau telah menyedari peri pentingnya pengurusan teknologi dalam kerangka pembangunan sebuah negara maju dan berdaya saing. Nilai dan impak teknologi tidak akan dapat dinikmati sebaik mungkin sekiranya aspek pengurusan dialpa dan dipinggirkan. Apa ertinya sebuah negara yang kaya dengan pelbagai sumber tetapi pengurusannya tidak efisien? Atas dasar itulah, pelbagai institusi yang menjurus kepada kajian dan latihan pengurusan telah ditubuhkan. Sejarah Melaka umpamanya. Sementara Bala Tentera Sultan Melaka itu jauh lebih besar daripada Portugis, tetapi pengurusannya tidak begitu baik. Kita sampai sekarang ini tidak boleh menentukan siapakah panglima tenteranya. Ya, raja pun panglima, bendahara pun panglima, anaknya pun panglima. Jadi tidak ada susunan pengurusan yang cekap. Sebaliknya pihak Portugis ada dia punya admiralnya, ada dia punya kaptennya, ada dia punya lieutenantnya, korporalnya, semua tersusun. Berteraskan idea dan iltizam beliau, maka bermulalah era baru di bumi berdaulat ini. Justru itu, negara menyaksikan kemunculan teknologi tinggi yang mewarnai lanskap pembangunan Malaysia moden. Malaysia, di bawah pimpinan beliau, telah melaksanakan pelbagai projek bagi memantapkan pengurusan pembangunan negara seperti Menara Berkembar Petronas, Pusat Pentadbiran Pintar Putrajaya, Litar Formula 1 Sepang, Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA, Koridor Raya Multimedia MSC, Transit Aliran Ringan LRT, Projek Lebuh Raya Utara Selatan PLUS, Jambatan Pulau Pinang, Projek Kereta Nasional Proton dan Pro 2, 5 Langkawi, Projek Satelit Malaysia MISAT. Semuanya ini merupakan antara bukti pencapaian pengurusan teknologi yang cemerlang, sekaligus memperkasa dan mengangkat martabat bangsa Malaysia sebagai bangsa yang bermaruah di mata dunia. Gagasan harapan dan cita-cita beliau terhadap masa depan bangsa dan negara tercinta telah ditakrifkan dalam 9 cabaran yang menjadi rangka kerja tindakan ke arah pembentukan sebuah negara maju yang progresif dan seimbang. Ini merangkumi segala aspek seperti perubahan sikap dan nilai, sistem pendidikan, penekanan sains dan teknologi, perancangan dan pengurusan yang telus, serta peranan sektor swasta yang dinamik ke arah menjayakan wawasan 2020. Demi menjayakan agenda wawasan, Kuito sebagai sebuah institusi ilmu bertanggungjawab untuk merealisasikannya. Ini telah digarap dalam misi dan visinya sebagai institusi yang berusaha untuk berperanan, melahir, melatih ahli teknologi dan profesional yang kreatif, inovatif, kompeten dan bertanggungjawab serta mampu mengaplikasi, meneroka, menerajui teknologi baru melalui pengajaran dan penyelidikan bertaraf dunia. Justru dengan itu, Kuito menyahut cabaran tersebut. Apa juga perjuangan diri kita, dia mesti dikaitkan dengan perjuangan bangsa kita, negara kita, agama kita, supaya kita tidak dihinakan. Terima kasih Tun Dr. Mahathir. Ini bukan pendewaan, kerana pendewaan tidak memberi sebarang erti. Warga berjiwa besar, kami memilihmu kerana ada wawasan terbaik yang terkandung dalam dadamu. Kaulah pahlawan negara, martabatlah.
wahai bangsa bermaruah. Kami, warga Kuito, mengucapkan terima kasih. Lahirnya dirimu membawa amanat, memimpin bangsa, memacu negara. Warga berdaulat membawa berkat, sejahtera Malaysia harmoni selamanya.